Assalamualaikum. Serianti, Nurhan Afina, Linda Kecik, Wani Yahya, Wuryanti Wu, Siti Roziah Osman, Syasha Abinwa. Nampak Cik Rodiah tadi awal-awal Nurul Aini, Yurni, Sahimir, Nur Aisyah Nur, Hanisa Syafi'i, Wana Samiran, Stadas Green, Salina Salihuddin, Mas Yusuf, Siti Azmahani, Tuntat, Hamidah Sa'ad, Siti Aisyah Ka'bah, Zaliha Zainal, Jamilah Osman, Ainun Aziz, Rosnah Sulaiman, Sabariah Muhammad Zain, Dilek Amira, Salimah Haji Jamin, Siti Azmahani Mamad, okey, Hanida Mansur. Terima kasih Cik Rodia. Muka surat 186, bab yang ke-96. Nur Aini Abdul Rahman, Habibah Rasul, Zini, Hamidah Sa'ad, Zaliha Zainal, Siti Azmahani, Nur Azlina Syukur, Mazura Muhammad. Alhamdulillah, suami nak jumpa sebelum minggu depan operasi temeluh. Oh, Mazura, semoga dipermudahkan segala. Siti Zuraidah Ibrahim, Zuraidah Ismail, Fatimah Abdullah, Allahumma salli ala Muhammad. Berseri, berseri tidak. Nurhaniza Hamid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Fatimah Umar, Nuridah Muhammad Nur, Umi Salamah, Waalaikumsalam, Khalijah Muhammad, Hilmiyatun Ainun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadizah Zuki dari Kelantan, Alhamdulillah. Okey, Cun juga kalau anda tulis anda daripada mana Hana Ngariman, Rohani Abu, Masya Allah. Ummu Reda, ya, salam Jumaat, subhanallah. Liza Zainal, Full Nurul Ariana, salam dari Singapura. Hairiah Haji Ismail, kirim salam ke orang Singapura. Alhamdulillah. Wan Mahani, Zainun, Rini and Johan, Hajah Nurma, Masya Allah. Nurhana Patnura, Allah lajunya. Syarfah Nurul, Nur Sidah Aida, Nur Mimi Amira, Rosina Anissa Syari, Rosilah Madzin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siti Rohana, jiranku, sihat ke kak? Anita Mak Daud, Nur Alis, Roziah Saleh Nur, Ismail, Mawar Musa. Okey, saya nak mulakan. Jom kita pagi Jumaat kan? Pagi Jumaat, Rabiul Awal 8. 7 ke 8 Rabiul Awal. Saya bermusafir lewat malam tadi lepas rancangan dengar TV Al-Hijrah. Terus ke Kulim, okay, sampai 3.30 pagi tadi. 3.30 pagi tadi, okay, sampai 3.30 pagi tadi. Tengok-tengok jadual. Kalau tak buat 7 pagi ni rasa tak terbuat lah tahzan. Maka kita gagahkan diri, insya-Allah. Wan Sipah dari Terengganu, Masya Allah, Tabarakallah, okay. Sampai 3.30 pagi tadi. Lepas tu di subuh ini saya bernafas dengan izin Allah di bumi Kulim. Hai Bazura Badrisha, macam dah dekat-dekat kita nak bertemu, berdating-dating ni. Masya Allah. Baik, lepas tu saya semangat nak mengajar tahzan. Pagi-pagi tadi buka ada kitab, baca bab 97, semangat 97. Lepas tu buka laptop, bukan 97, 96. Yoyoan berbenar baca bab 97. Sebenarnya adalah bab 96. Okey, jom perbanyakkan selawat. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ya betul, saya berada di rumah ayah ustaz. Okey, duduk dekat rumah ayah ustaz ni. Satgi kalau dia dah balik masjid, kalau saya pakai tab ni, masya-Allah, tak letih ke ustazah. Allah, toniknya apa Kamariah Ibrahim? Tonik ni sebab nak jumpa anda. Kalau saya buka-buka tadi, tak ada orang pun yang jawab salam semua kan. Tutup lah, tu yang jadi tak semangat tu. Tapi sebab buka-buka je saya dah lewat 5 minit tadi. Ternyata anda menanti perbahasan kitab Latazan Sofi Emir. Okey, yoyoan. Okey, Alhamdulillah. Apa saya nak cakap tadi? So, yoyoan baca bab 97, rupanya baru bab 96. Okey, suara serak-serak basah ni. Saya teringat kan, orang-orang yang dah lama kenal Ustazah Zai. Lupa nak cakap, kalau Satgi ayah dah balik masjid, kalau dengar kan bunyi, biasalah orang tua macam-macam bunyi kan, masuk dekat ruangan anda tu, anda gambarkanlah seperti itu bunyi suara ayah anda. Boleh macam tu. Lepas tu, muslimat dirahmati Allah, 97 dah baca, tapi rupanya dia bukan. So, saya bacalah 96. Okey, muslimat, serak-serak basah ni suara sebab saya teringat satu interview Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, penyanyi nombor 1 negara. Dia cakap apa? Nak jadi penyanyi suara, jaga suara ni, jangan tak cukup tidur. Sebab rahsia dia, tips dia adalah cukup tidur. Jadi kalau anda dengar suara ustazah yang tak Siti Nurhaliza ni, serak-serak basah tu, sebab rasanya 3:30 pagi malam tadi baru sampai. Lepas tu pagi ni terus berkuliah. Jadi okey lah kan, serak-serak basah pun sedap juga macam suara Ella kan. Ella pula dah. Itulah Ella, lama dah dia tak nyanyi Dia masih menyanyi lagi, tak tahulah. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No problem Ustazah Kak Salihah Zainan, masya-Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Baizura Badilisha kena angin utara. Saya balik kampung Bukit Mertajam. Okey. Tajuk 96 ini berbunyi, jangan bersedih kerana boleh jadi cobaan adalah anugerah. Sahabat-sahabat, bila kita pandang perkataan anugerah, kita rasa macam indah, bahagia. Siapa orang yang tak nak anugerah? Semua orang nak anugerah. Tapi bila kita patah balik sikit, dia bermula dengan cobaan. Cobaan adalah ujian, fitnah dalam kehidupan. Okay, kalau Quran menyebutkan ujian tu adalah fitnah. Kan kita selalu sebut, jumpa perkataan fitnah dalam Quran. Kadang-kadang fitnah itu bukan bermaksud fitnah yang kita, saya kena fitnah ustazah, apa yang orang cakap kat saya itu tak betul. Bukan, fitnah tu adalah ujian ataupun cobaan. Okay, jadi jangan bersedih kerana boleh jadi cobaan. Yakni ujian apapun yang datang pada anda itu adalah anugerah. Anda dengar jelas ke suara saya? Anda dengar jelas tak suara saya? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bersedih kerana boleh jadi cobaan adalah anugerah. So, tak ada orang pun yang suka, yang seronok dengan cobaan. Muslimat dirahmati Allah. Not bad Ustazah kenal Ella. Kenal lah, zaman Ella nyanyi dulu, kita pun buka radio gitu juga kan. Ingat apa, Ustazah daripada kecil dulu tak pernah kenal, tak pernah dengar suara Ella. Mohong. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kompom pernah dengar. Apa lagi nak suruh sebut? Message tak pasal-pasal. Semua dah taubat lahum dah daripada apa tu kan. Kalau mereka bertaubat, kita tak taubat lagi, tak tahu nak habaq lah. Masya Allah, makan obat saja. Alhamdulillah, terima kasih Kak Siti Roziah Osman. Terima kasih Nazatul Naina from Perth List. Okay, hari ni dia berada di Perlis. Alhamdulillah, syukur. Okay, kerana boleh jadi cobaan adalah anugerah. So, bila Ustazah sebut pandang anugerah dulu, jangan pandang cobaan dulu. Macam kita faham ayat Quran, inna ma'al usri yusra. Pandang yusra dulu, jangan pandang usri dulu. Yes, Ustazah cakap senang. Kita sekarang berada dalam usra, sulit. Macam mana kita nak pandang yusra tu? Yusra tu belum muncul. Allah, sahabat, itulah fitrahnya. Kita berada di dunia dulu, baru kita berada di akhirat. Kita susah dulu, baru kita senang. Patutlah dalilnya orang Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Mak saya pun pesan dulu, tak apa kita susah hari ni, asalkan kita senang kemudian. Kesian, jauh lebih susah orang yang senang hari ini, kemudian dia susah. Itu mak saya selalu pesan. Sahabat-sahabat, saya minta maaf dalam kuliah La Tahzan ni saya selalu sebut mak saya, mak saya, mak saya. Macam tu minta maaf sahabat. Sebab betul lah, macam mana saya nak tiru satu perkataan tu kalau mak saya tak pernah sebut. Jadi selalu ada di lisan saya ni, di minda saya ni, walaupun mak saya dah tak ada, adalah kata-kata mak. Jadi wahai mak-mak sekalian, bercakaplah yang baik-baik pada anak-anak. Walaupun kita bukan ustazah. Ustazah, mak ustazah dulu mesti ustazah kan. Mak ustazah selalu cakap, mak ustazah selalu cakap, mak ni jahil, sekolah pun tak. Tapi mak naklah anak-anak mak jadi orang baik. Masya Allah, kita tahu keikhlasan hatinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah menjauh diri dengan anak-anak. Jangan pernah terasa hati melampau-lampau dengan anak-anak. Yelah ustazah, budak-budak sekarang ni mana nak dengar cakap kita. Dia percaya Google lagi daripada percaya kita. Macam tu kan. Itu bunyi orang macam berjauh hati. Malah lah ustazah nak cakap dah besar-besar, lantak kat dia orang lah. Jangan sahabat, sebelum Allah lantakkan sungguh depa kerana doa kita. Kita tak angkat tangan, lantaklah apa nak jadi ke anak aku, hai Allah. Tak, kita tak cakap macam tu pun, tak angkat tangan dalam berdoa. Tapi kita berkecil hati. Kecil hatinya seorang ibu. Mak saya dulu pun cakap, jangan kecilkan hati mak ayah. Memang mak selalu maafkan. Tapi Tuhan mak, Tuhan kau tu Allah. Allah tahu kat dalam ni ada luka ke tidak. Kalau mak selalu maafkan. Tapi wahai anak, jangan pernah melukai hati ibu dan ayahmu. Jangan pernah. Sebab kalau kita melukai, mak ayah takkan balas jahat. Takkan campak beg, nah kau lari daripada rumah aku ni. Aku tak halalkan air susu aku. Jarang. Jarang sangat. Tu drama Melayu je, jangan percaya. Okey, sahabat-sahabat, mak telan je. Tapi Allah tahu tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allah tahu tak apa yang ada dalam hati mak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tahu hatinya sedang terluka. Lalu wahai ibu yang masih terluka hati, berdoa, selamatkan anak aku ya Allah. Tolong padam dulu luka tu ibu. Tolong rawat dulu. Sebab kita berdoa untuk anak-anak kita dalam keadaan hati kita terluka, kita macam hanya berdoa di bibir, tak berdoa di hati. Faham maksud So ya Allah, anak aku ya Allah, macam mana pun aku telan, tolong aku ya Allah, beri kekuatan untuk tetap menasihatkan anak-anak aku. Ikhlaskan hati. Sebab siapa lagi nak nasihat anak-anak kalau bukan kita? Jadi ibu-ibu haruslah berilmu. Ibu-ibu haruslah copy paste ayat-ayat Allah dalam Quran, pindahkan kepada mereka. Ibu-ibu haruslah mengetahui banyak hadis Nabi SAW, banyak pesanan-pesanan ulama dalam La Tahzan. Maka tanpa kita sedar, kerana banyak dan kerapnya kita mendengar ilmu, depan anak-anak kita tak membebel lagi dah, tapi kita bertazkirah. Biar pilah anak kita kata, mama ni sekarang dah macam Ustazah Zai. Ustazah Zai pula. Ada orang cakap anak dia kata, mama ni sekarang bercakap dah macam Ustazah Zai dah. Kan, anak dia cakap macam tu. Lepas tu mak dia pun terdiam. Mak dia kata, Ustazah, saya rasa betul lah apa yang anak saya tu cakap. Saya kan asyik dengar kuliah ustazah je. Mungkin dia orang pun dengar sekali. Kadang-kadang tu saya sengaja kuatkan volume tu ustazah. Macam sama je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul sahabat, subhanallah. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Betul Maria Muhammad sangat rindukan mak. Jadi mak-mak jangan berjauh hati Please sangat. Jangan kecil hati. Jangan rasa malas nak menasihati. Jangan. Sebab dengan kesungguhan kita pok-pek nak anak kita jadi orang baik, mungkin bukan sekarang, tapi percayalah, selepas kematian kita nanti dia akan terkenang-kenang, dia akan terngiang-ngiang, dia akan terus buat kebaikan itu, dan dia pindahkan kebaikan-kebaikan itu kepada anak-anaknya pula. Masya Allah, kepada anak-anaknya pula. Tengok kat Siti Roziah, anak-anak selalu sebut gitu. Dia kata, dah pagi petang siang malam duduk dengan kuliah ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nenek asyik tengok ustazah nenek je kat Cik Siti Rodia. Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi mak muslimat dirahmati Allah memang macam tu sifatnya, nak menasihat. Jadi kalau kita anak masih ada orang tua, tolonglah berterima kasih selagi mana mak kita nak bercakap.
Anda tak terasa ke kalau anda balik rumah mak anda, bertemu dengan mak, tapi mak dah tak nak bercakap? Sahabat, sedih tau. Saya seminggu sebelum mak saya meninggal, sebulan sebelum mak saya meninggal, mak saya bedridden 5 bulan. Sebulan sebelum mak saya meninggal, tiba-tiba mak hilang penglihatan. Mak jadi buta. Saya sedih, saya bawa pergi hospital. Doktor kata tak boleh buat apa dah puan, sebab ni saraf kencing manis kan, ganggu ke saraf mata. Dah lah bedridden tu. Lepas tu selama ni 5 bulan bedridden tu, dia seronok lah tengok anak cucu, angkat dia pergi bilik air, mandikan dia. Lepas tu satu hari tu dia rasa macam, kenapa mak dah gelap, mak tak nampak. Mak tak nampak anak mak tak nampak cucu mak. Bayangkan perasaan kita masa tu. Allah, saya cuba ajar diri saya untuk kuat, sahabat. Air mata dah jatuh dah ni. Tapi cakap, lah mak tak apa, mak dah puas dah tengok cucu anak mak. InsyaAllah mak jangan risau, anak cucu mak semua soleh-solehah, insyaAllah. Padahal ni saja nak sedapkan hati mak ni. InsyaAllah mak tengok kan, dah puas dah kan, anak-anak mak semua dah bagi cucu soleh dah kat mak. Tak apa, mak dah berapa tahun dah hidup ada mata, syukur Allah bagi mak masih hidup, duduk dengan kami semua, insyaAllah. Tak payah sibuk dengan mata yang tak nampak tu. Tiap-tiap hari kita kena happykan dia. Dia sedih lah masuk bilik air, macam mana mak dah tak nampak. Gelap terus tau sahabat-sahabat, mata celik tapi buta lah mata. Allah sedih sangat. Itu sebulan sebelum meninggal, genap sebulan sebelum meninggal. Seminggu sebelum meninggal, saya lagi terkejut. Allahu Akbar, suara dia hilang terus. Dia tak bercakap. Dia tak boleh bercakap. Bukan macam orang bisu tu, tapi dia dah semakin lemah. Dia tak boleh bercakap. Ya Allah, Tuhan, saya belajar sesuatu kekuasaan Allah ketika kita melihat mak kita sakit. Bukan kita nak marah-marah Allah. Kita bawa pergi hospital. Kenapa mak saya dah tak boleh macam ni, doktor tolong rawat. Lepas tu puan, yang ni tengok ya, mata celik, macam mana pun kita nak buat, mak memang tak boleh melihat dah. Sebab saraf ke mata tu macam mana diceritalah benda-benda tu kan. Lepas tu masa mak dah tak boleh bercakap, tak bawa lagi hospital sebab keadaannya dah terlalu lemah. Lepas tu mak dah macam berwasiat, lepas ni jadi apa pun kat mak jangan bawa dah pergi hospital. Cara dia bercakap tu macam dia dah redha sangat dah kalau dia nak mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi seminggu tak bercakap tu kita sangat-sangat terasa. Tak bercakap sahabat. Lepas tu kan cakap dengan adik-beradik, ya Allah kita rindu suara mak kita. Sebab apa? Sebab Allahu Akbar, sebab dia masih ada depan mata kita, tapi dia dah tak boleh bercakap. Sedangkan selama ni asyik lah bercakap kan. Tapi rupanya macam tu ada orang kena stroke terus meninggal, ada orang kena stroke berbelas tahun hidup. Mak saya 5 bulan, lepas tu Allah tarik satu persatu mata. Ya Allah, matalah yang paling nikmat. Mak selama ni saya nak bagi positif minda dia senging. Kau ni ada je nak cakap macam tu lah. Mak dah gunakan mata mak bagus dah selama ni. Tengok anak cucu mak baik. Mak pergi masjid jalan kaki. Mak sampai dah sakit macam ni, mak tak pernah pakai cermin mata kan. Mata mak jelas, elok. Masya Allah, syukur tu mak berapa tahun dah pakai mata yang Allah bagi ni. Tapi sambil bercakap tu kontrol maco kan. Memang menangis dah sebenarnya tu bercakap, tapi tak naklah tersedu-sedan depan dia. Lepas tu masa dia tak boleh bercakap tu, kita boleh bisik je lah kat telinga dia. Tak apa mak, syukur. Allah suruh mak sebut Allah. Allah dalam hati je tau mak, dalam hati je. Subhanallah sahabat-sahabat, kita tahu walaupun ketika itu dia tak bercakap, cungap-cungap dia tu, nafas dia tu, kita tahu dia sedang zikrullah, insya-Allah. Jadi sahabat, selagi mana mata kita boleh gunakanlah kepada yang baik. Selagi mana lisan kita boleh gunakanlah kepada yang baik. Sebab saya tengok dengan mata saya sendiri, akan ada satu saat memang engkau tarik nikmat ni ya Allah. Kan mak aku selama ni tak pernah berhenti bercakap, walaupun bukan penceramah. Duk bercakap ajalah kat kami ni. Yelah mak, dah tahu dah mak, dah tahu. Dah 2000 kali dah mak cakap. Tak apa, biar mak nak cakap juga. Cakap, sahabat-sahabat, cakap. Allahu Akbar. Jadi bila dia tak boleh bercakap tu, kita rindu sangat. Apatah lagi bila dia tak ada, dah tak dengar suara. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, jangan pernah merajuk hati. Mak, kenapa mak diam je? Tak ada apa. Tak ada apa. Itu mak-mak suka merajuk tau. Jangan ibu-ibu dirahmati Allah. Betul, ibu-ibu ni dah kembali kepada kanak-kanak, jiwanya sangat sensitif. Saya faham ibu-ibu dirahmati Allah, tapi anak kita tetap anak kita, cucu kita tetap cucu kita. Tolong nasihat, tolong cakap. Sekarang dah boleh kita bertemu kan, berentas negeri sebagai. Dulu kita merajuk anak kita tak telefon, sibuk sampai tahu tu tak pernah nak telefon. Tak apalah ibu, mengalah lah.
Kita telefon. Lah dah 3 hari anak mak tak telefon. Mak nak tahu juga sihat ke tak. Tak apa buat-buat bodoh-bodoh macam tu. Tak apa ibu-ibu dirahmati Allah. Nanti bila mereka rindu pada suara kita, doa-doa mereka tu Masya Allah. Aku rindu mak aku ya Allah. Dulu aku sengaja tak telefon mereka. Doa mereka itu adalah doa yang penuh dengan keikhlasan. So please ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan panjang sangat dalam rajuk kepada anak-anak. Itu semua merupakan ujian. Dan anak-anak tu adalah anugerah yang anda nantikan dulu. Dia pandang Ustazah Zai. Ustazah Zai menantikan zuriat yang disebut-sebut oleh orang anugerah. Tapi Allah tak beri. Tak ada zuriat sendiri, pompek-pompek pada zuriat sendiri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, duk pompek-pompek dekat hampa ni lah. Jangan duk jemu, sudah. Okey, sekian dimaklumkan. Baik, kita sebut nama Pak Penakan siapa pula ni. Dr. Samuel. Duk sedih-sedih, tiba-tiba gelap. Lantak pilah Johnson. Buat Johnson & Johnson, tahulah. Sebab bila sebut nama orang putih ni kan sahabat takut makhraj dia lari. Kan makhraj dia lari kan jenuh. Baik, kebiasaan melihat sisi baik dari semua peristiwa jauh lebih berharga daripada mendapatkan penghasilan 1,000 pound sterling dalam setahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedih Ustazah cerita ingat Kak Mak meninggal di Mekah. Masya Allah, Nuridah Muhammad Nur. Syurgalah tempat ibu yang baik itu. Amin. Betul? Hilmiyatun Ainun. Tergeliat lidah cek. Okey. Baik, kita baca ayat Allah surah At-Taubah 126. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik itu memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Summa la yatubuna wala hum yazakkarun. Allah Allah. Dan tidakkah mereka, yakni orang-orang munafik itu memperhatikan bahawa mereka diuji setiap kali atau 2 kali setiap tahun. Maknanya sahabat-sahabat, kita biasa je diuji untuk apa? Untuk Allah tingkatkan darjat kita sebagai orang beriman. Tetapi muslimat yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang munafik di sana sekali diuji, 2 kali diuji, mulutnya berkeluh kesah, tak mahu terima ujian Allah. Sedangkan dia tak nak perhatikan dengan keimanan dia. Kenapa asyik aku je diuji? Ternyata rupanya orang merungut berkeluh kesah dengan ujian itu. Dia tak ubah sepertinya orang munafik. Dia mengaku dia beriman, tapi dia menafikan. Haknya Allah untuk kita menguji banyak kali dalam bentuk ujian apa itu haknya Allah. Kita tak berhak untuk mempersoalkan. Yang mempersoalkan tentang ujian demi ujian yang datang itulah orang munafik. Sahabat, bila kita faham ayat seperti ini, kita akan kata, aku tak nak mati sebagai si munafik itu ya Allah. Aku nak mati sebagai orang beriman. Maka syarat untuk ditingkatkan keimanan kita di sisi Allah adalah jangan pernah berkeluh kesah dengan ujian demi ujian yang Allah hantarkan. Sahabat, kita belajar daripada At-Taubah 126. Kemudian mereka tidak juga bertaubat. Sebab tu bila kita diuji, kita disuruh beristighfar banyak. Betul kan? Kenapa Ustazah? Kita dapat ujian ni, kita pula yang kena minta ampun dengan Allah. Mungkin kerana dosa-dosa kita yang Allah nak delete, yang Allah nak bersihkan, maka Allah beri kita ujian, supaya dengan ujian itu tujuannya Allah untuk kita makin dekat dengan Allah, bukan kita makin menjauh dengan Allah. Untuk kita makin banyak beristighfar, untuk kita menangis dalam solat-solat taubat kita. Ya Allah, Tuhan, mungkin degilnya anak aku ni kerana aku dulu, kesilapan aku dalam mendidik, kesilapan aku dalam berkata-kata, kesilapan aku dalam memberi nasihat. Tolong beri petunjuk ya Allah, beri kekuatan kepada aku ya Allah. Maka sebab itu kan, adalah dulu orang duk tanya Ustazah, saya dengar kuliah Ustazah Hafizah Musa. Lepas tu kita ceritalah, ada orang bertanya pasal anak dia nak buat macam mana lagi, anak dia degil sangat kan. Ada ke Ustazah Hafizah tu suruh kita bertaubat? Bukan salah kita, salah anak kita.
Bukan salah kita, salah anak kita. Kenapa kita yang kena bertaubat? Itulah kemunafikan. Itulah kesombongan. Ayah dah balik dari masjid. Okey, dah buka pipe. Alah, comel lah sahabat-sahabat. Okay? Anda duk kata berseri, anda duk kata elok bilik ustazah kat mana. Saya kalau balik Kulim nak live, saya duduk dalam store bilik belakang. Anda tengok macam berseri, macam elok kan. Ni depan skrin. Di balik skrin, ni saya duduk ni atas katil bujang. Katil bujang. Lepas tu depan saya ada satu bangku. Depan saya ada satu bangku. Belakang tab saya untuk menghindarkan dia tertongging. Tab saya tertongging macam hari tu saya live dekat Kulim tu. Maka saya letak beg belakang tab saya. Jadi atas bangku ni sempit, tak boleh letak buku. Jadi buku ni saya pangku. Nak ngajar hangpon ni kalau malas juga tak tahu nak habaq dah. Nanti ayah kata pandai pula menantu aku cakap Kedah. Okey, muslimat. Okay, ada bangku depan ni. Letak tab, letak beg belakang ni, barulah tak tertungging. Apa ni tab ustazah? Ni pun pakai hotspot, rumah tak ada wifi. Lepas tu kalut pagi-pagi, bang macam mana nak hotspot dekat tab? Ya Allah, bini aku ni sebenarnya bukan tak reti. Tak apa kita buat bodoh-bodoh, tak apa. Bukan bodoh sungguh. Muslimat kan, kalau kita nak, tak payah nak minta sweet-sweet, nak minta kereta besar ke, bunga sejambak ke, tak payah. Kan bang, macam mana bang nak pasang hotspot ni? Kacau dia saja je dekat dia nak landing sekejap kan. Nak pasang hotspot ni macam mana? Lah kan abang dah ajar itu lah, tak reti, tak ingat. Buat-buat bodoh-bodoh tak apa. Asal jangan bodoh sungguh. Ini Prof Muhaya cakap bodoh-bodoh, marah. Saya takkanlah saya ni nak buat bodoh-bodoh. Saya ni ada master PhD. Siapa tak tahu hang ada degree yang master PhD? Tak apa, seorang isteri kena macam tu, sahabat-sahabat. Kita ada sandaran selagi ada. Nanti bila dah tak ada, kita tak boleh ketuk dah lubang kubur depa. Bang tak reti nak hotspot, tak boleh dah. Masa hidup ni dah sahabat-sahabat. Tapi jangan melampau sangat. Macam jangan melampau sangat. Bang pakaikan stokin, nak jadi macam almarhumah Siti Sarah. Kena lepuk je, tak boleh pakai sendiri ke? Kan sahabat-sahabat. Jangan melampau sangat. Okay, jadi kita nak sebutkan. Okay, Kak Nazar ada kat Perlis. Okay, Kak Nazar duk risau dah. Ustazah nak live kat rumah Kak Nazar tak? Pagi Jumaat Kak Nazar tak payah susah hati. Saya ada bilik studio special ni. Banyak ni. Tangan saya boleh capai iron board. Comel sangat bilik ni sahabat. Saya tergelak bila anda kata berseri lah, cantik lah duduk dekat mana tu kan. Macam duduk kat studio canggih je. Tapi demi anda kan, no okey je kan. Berpeluh ni duduk kat sini. Buat kipas. Kipas slow motion. Kipas tak pernah buka. Aduh, comel je kan. Comel tu keadaan ini. Tapi begitulah orang-orang yang bekerja di depan skrin. Keliling dia tak tahulah jadi apa. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tidaklah mereka orang-orang munafik itu memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Kemudian, mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dahlah tak nak bertaubat. Dan tak nak pula mengambil pelajaran. Sesungguhnya sahabat-sahabat, apa sahaja yang berlaku dalam hidup, apa sahaja sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dengar bunyi kipas saya Kak Nazar. Dari tadi duk risau dengan bunyi ayah punya suara. Tiba-tiba dengan bunyi kipas. Tak boleh sembunyi dah tu. Biar pilah Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, kita nak sebutkan kenapa dia sebut walahum yadhakkarun. Ramai orang tak mahu bertaubat dan ramai orang tak mahu mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Walahum yadhakkarun. Zikir ni ingat. Kan? Tak nak ambil pelajaran. Apa yang berlaku kepada orang lain, apa yang diuji Allah kepada orang lain, sebenarnya itu juga adalah pelajaran buat kita. Sebab tu ustazah dalam konsep dakwah suka sangat bercerita. Macam malam tadi sahabat-sahabat di rancangan dengar, kita mendengar cerita, kita dapat ibrah. Okey, tim produksi dengar, mereka semalam sedikit macam mereka buat postmortem. Mereka bersedihlah dengan komen daripada orang dalam Facebook menyatakan kenapa buka aib orang tu semua. Allahu Rabbi sahabat, wallahi kalau tujuan mereka untuk membuka aib, saya tidak akan menyertai mereka. Tapi begitulah apa sahaja yang kita buat,
Hanya Allah yang tahu nawaitu kita. Betul, niat takkan matlamat kita tidak akan dihalalkan dengan hanya niat. Matlamat engkau nak keluar TV, engkau katalah niat engkau kerana Allah. Na'udzubillah, bukan begitu. Sebab tu Ustazah sangat jaga. Kenapa kita tunjuk ni macam ni? Contoh semalam dia sebut umur 23 tahun, berasal dari Selangor. Sebenarnya budak tu tak berasal dari Selangor pun, sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita nak melindungi. Bayangkan kalau ada orang berasal daripada Kulim, Kedah, umur sekian, mak dia jual perabot, tantah anak si Pulan tu. Orang mula bersangka-sangka. So kita cuba mengelabui sebab peribadinya tu tak penting. Apatah lagi peribadinya telah bertaubat dan nak jadi orang baru. Pertama. Kedua, tuan badan rela hati nak bercerita, Ustazah, terlalu ramai anak-anak gadis di universiti yang jadi macam tu. Bukan sikit-sikit hanya kerana duit. Saya tak nak benda ni berlaku kepada orang lain. Saya sanggup berkongsi cerita. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak sebut subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, kan, semoga tidak ada sama sekali bila seminggu kita bekerja untuk satu rancangan dengar Khamis malam Jumaat, macam-macam yang kita study, macam-macam yang kita rujuk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi mereka sedih lah semalam. So Ustazah kata jangan kita bersedih dengan perkara yang tidak sepatutnya. Kita bekerja untuk apa? Rancangan ni kalau kita jadikan dia ibadah, dia boleh mengundang pahala banyak kepada kita. Buktinya sahabat-sahabat, saya lepas saja rancangan dengar semalam, saya terus gerak ke utara. Saya menerima beberapa messenger. Ya Allah Ustazah, takutnya kita betul. Sebab tu saya respon semalam sahabat. Saya kata, kalau Ustazah tak interview responden yang macam tu, Ustazah sendiri tak sangka sahabat. Wallahi, sebabnya live kita dulu, kita tak pernah tengok kawan-kawan sekuliah kita. Mungkin ada tapi tak nampak di mata Ustazah kan. Yang sugar daddy ambil dekat depan pintu college. Sugar daddy kan, sugar baby ni itulah kan, tak berapa nak baby tu kan. Sahabat-sahabat ambil kat depan pintu college, hidup dalam keadaan mewah. Persekitaran Ustazah masa belajar dulu, Ustazah tak jumpa keadaan macam tu. Jadi kalau kita interview tu, saya bila interview budak tu, bukan budak tu yang menangis, saya yang menangis. Kenapa menangis sahabat? Rasa takut dengan Allah. Ya Allah Tuhan, ada ke rupanya mak ayah hantar belajar tapi dia buat kerja macam ni. Kalau tak dibantras, ya Allah, macam mana? Ini baru tak sampai sebesar kuman yang kita nak bantras. Cuba tengok apa semalam yang pegawai security apa benda tersebut kan. Sahabat-sahabat kan dia kata ribuan apps yang macam tu. Boleh hujung jari saja sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, semoga Allah lindung kita daripada sengaja nak mengaibkan orang sebagainya. Saya tak tahu sahabat, sebab itulah peranan media untuk menyebarkan sesuatu yang kita tak tahu supaya kita berhati-hati. Payah juga sahabat-sahabat dalam dunia dakwah yang sekarang ni. Kita dengan niat yang macam tu supaya ibu-ibu membuka mata. Jangan membiarkan bila anak-anak senyap je tanpa kabar berita dihantar ke college. Oh, sibuk belajar tu. Malam-malam bila tanya buat kerja part time. Kerja part time apa? Pernah tak kita buat spot check? Kerja macam mana yang anak kita buat siap balik kampung? Bukan kita bagi duit kat mereka, mereka bagi duit kat kita. Hadiah pula, hadiah macam-macam sahabat-sahabat. Kita tak bertanya. Dia kata dia kerja dekat KFC, McDonald. Tapi takkanlah boleh bagi kita gaji beribu-ribu duit. Mak, ni mak, kakak buat overtime banyak. Okay, tak kacau jadual kuliah. Mak jangan risau. Tapi boleh bagi mak dia RM1,000 sebulan. Mak dia boleh senyap sahaja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut macam mana perkara macam ni, buka mata ibu-ibu. Ya Allah, Ustazah tak sangka. Tetapi ibu itu nasib ataupun rezekinya orang lain. InsyaAllah jangan kita bersangka-sangka dengan anak-anak kita. Kakak berhenti je belajar dekat KL tu. Ini mama tengok ni rancangan dengar ni, tu budak belajar kat college dekat KL tau. Mama tak nak anak mama macam tu. Anak kita betul-betul belajar. Itu yang dia lari daripada rumah. Mak saya suka bersangka-sangka Ustazah. Sebab tu saya tutup rancangan semalam. Kita tak mampu jaga anak kita sahabat. Depan kita boleh cakap, Kak, asyik handphone je, letaklah tepi sekejap waktu makan ni. Waktu makan tak payah nak handphone. Kita boleh cakap. Belakang kita siapa nak jaga? Allah Al-Hafiz, Allah Al-Muhaimin, Allah As-Salam yang jaga anak kita.
Sahabat-sahabat, serahkan pada Allah. So, mak yang berdoa balik pada Allah. Ayah minta Allah jaga anak-anak kita. Anak-anak yang nak berpisah dengan orang tuanya, macam-macam cabaran kat luar sana, balik kepada Allah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita teruskan. Macam-macam emosi lah hari ni. Emosi sedih nak nangis, emosi terharu, emosi ketak takut bunyi bising, emosi rasa nak ketawa. Kan sahabat-sahabat, berpagi-pagian semoga menceriakan keadaan kita. La tahzan penuh dengan pengajaran. La tahzan sangat menjentik hati kita. Semoga gerakan hati yang Allah berikan, Ustazah nak bawa La tahzan ni kepada anda, mampu membugarkan, menghidupkan jiwa-jiwa kita. Walaupun ada sahabat yang mungkin sedang bersedih, ada yang sedang berduka. Ni kalau macam ni dah lenguh pinggang lah ni, dekat sikit. Apa tu? Katil kan Ustazah duduk ni, bukan kerusi meja. Buku La tahzan ni berat tau nak pegang ni. Ingat berapa kilo ni? Siapa pernah suruh tim khidmat Ustazah Zai bagi tahu berapa kilo satu buku La tahzan? Depa timbang tau sebelum tu, nak tahu berapa kos untuk post semua. Subhanallah. Sekejap, lenguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa kelakar kan? Saya rasa kelakar sebab ya Allah, semoga kau pandang lah ya Allah. Macam tu. Kan sini ada beg, kat sini ada baju sangkut-sangkut ya. Comel. Subhanallah. Sebaliknya, alamak, sorry, 1,000 lebih dah yang menonton. Minta maaf, Ustazah sayang sangat La tahzan ni yang berbagi-bagian, yang istiqamah. Jadi anda yang sekejap ada sekejap tak ada, jangan pelik lah kalau Ustazah jap gelak, jap nangis kan. Apa lah Ustazah tu? Ustazah mana? Ustazah yang tek lalat tu? Semalam kan sahabat, semalam saya kuliah di Masjid Al-Ikhlas Shah Alam. Ada seorang makcik ni, dia keluar follow Ustazah lah, nak beli keropok leko dekat kereta. Ustazah, saya cakap betul ni, saya tak pernah kenal Ustazah sebelum ni, saya tak tahu Ustazah sebelum ni. Lepas tu bila saya nampak ada poster kuliah, kita dah lama tak pergi masjid kan, untuk ni rumah saya dekat je kat sini. Lepas tu saya pun nak datang dengar. Tapi saya ni kalau saya nak dengar kuliah, saya nak tahu dulu siapa orang yang nak sampaikan tu. Tu dia kan. Lepas tu saya pun google lah nama Ustazah. Saya tengok YouTube Ustazah. Tak cukup satu, saya nak dengar dua. Kan? Baguslah Ustazah, saya suka dengar. Lepas tu sebab tu saya datang hari ni. Kan? Ustazah kata, dia tak tahu lagi kalau dalam La tahzan macam mana Ustazah duk buat lok-lak dalam YouTube ke kat TV tu macam sopan dia sahabat-sahabat. Tak apa Kak, pergi kat Facebook page Ustazah Muzayana. Saya hari-hari ada buat La tahzan. Lepas tu dah bawa kereta tu, cakap alamak jangan menyesal pula suruh tengok La tahzan. Kan dia kata macam sopan aja Ustazah ni, tiba-tiba dalam La tahzan tu tersengih sana tersengih sini. Okey, sebaliknya Al-Mutanabbi mengatakan, semoga segala kejadian mampu membuat diriku semakin matang. Apa kejadian? Itulah ujian. Dan memberikan pengalaman berharga untukku. Sahabat-sahabat, sebab tu Ustazah kata, pengalaman yang dilalui oleh responden yang Ustazah interview untuk rancangan Dengar, seandainya kita boleh putarkan masa, mereka pun tak nak jadi manusia macam tu. Percayalah. Tetapi, cuba tengok bagaimana Allah menyusun takdir setiap hambanya. Kenapa ya, sahabat-sahabat, dia dimasukkan ke Raudatus Sakinah dengan pentarbiahan yang begitu dahsyat. No handphone, no TV. 4:30 pagi dah bangun. Lidah hafal segala zikrullah, ayat-ayat Quran. Lepas tu mereka akan berpuasa, mengajar, mengawal nafsu dengan puasa Isnin dan Khamis. Saya mendoakan semoga semua mereka bila keluar mampu bertahan. Saya mendoakan supaya mereka keluar tidak ditohmah caci hina oleh ahli keluarga. Sebab mereka berada di dalam tu, mereka sangat menyesali kehidupan lampau mereka. Kalau boleh putar balik, mereka tak nak hidup dalam keadaan macam tu. Tapi percayalah, kerana hidup mereka yang dibegitukan takdirnya oleh Allah, tiba-tiba dia masuk ke dalam takdir yang baru. Boleh berqiyamul lail setiap malam, boleh lisan hafal Quran, zikrullah, boleh mendoakan ibu dan ayahnya dengan air mata. Anda faham maksud saya? Sebab tak pernah ada sesuatu pun yang berlaku dalam hidup kita yang tidak berharga di sisi Allah. So tempuh lalui. Tapi tak boleh juga cakap dekat anak-anak kita, mama tak apa kalau kamu nak jadi pelacur ke apa, mama tak apa, nanti tua kamu taubatlah.
Adakah semua orang yang sengaja memilih jurang-jurang neraka, Allah pilih untuk dikembali ke jalan Allah? Sebab mereka-mereka ni terjebak. Mereka tak tahu pun. Budak ni sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk jadi sugar baby tu. Dia kata, dalam apps tu dia cerita, kalau nak jadi sugar baby ni hanya temankan shopping, temankan ngopi-ngopi. Sebab sugar daddy tu isterinya tak nak temankan, isterinya huha-huha dengan kawan-kawan. Lepas tu dia sunyi, dia carilah sugar baby yang boleh temankan shopping. Tapi okey, kita niat nak cari duit part time, kita nak kerja macam tu. Cubalah fikir dengan akal dan ilmu yang kita ada. Allah bagi tak temankan tu. Alah ustazah, bukan buat apa-apa, berdua lelaki perempuan, suami isteri orang, bukan mahram, sahabat-sahabat berdua-duaan. Alah ustazah, urusan kerja, tak apalah, bukan kami buat apa-apa pun. Yes, pertama tak buat apa-apa, 2 kali tak buat apa-apa, 3 kali tak buat apa-apa. Anda kena tahu di sana ada makhluk yang tak pernah berputus asa sedang cucuk jarum. Tak apalah, pegang sikit je. Nanti lama kelamaan nafsunya dah semakin jinak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wah, rupanya tak berlaku apa-apa. Baiklah sugar daddy ni. Geram dia dengar semalam. Asalkan dia beruang ketika usia anda remaja saat itu. Kalau yang datang kepada anda orang 70 tahun, asalkan dia beruang, awak sanggup? Sanggup? Relax je dia jawab. Rasa macam nak lompang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita, kesian budak ni ya Allah, kesian. Tapi dia benar-benar sahabat-sahabat, kalau boleh dia nak duduk dekat Raudatul Sakinah tu selama-lamanya, sebab dia kata dia dapat ketenangan. Tapi no, orang lain, Umirro semalam cerita sekarang sudah ada penghuni rumah tersebut seawal 9 tahun. Terjebak dengan seks semata-mata, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Handphone, PDPR dapat seorang satu. Rupanya bukan ber-PDPR, melayani web-web lucah. Bila usia macam tu, mereka nak try, nak tahu apa ke bendanya ni. Na'udzubillah, sampai tak boleh nak dibendung dah ketagihan mereka tu. Saya kena dedahkan benda ni sebab kita kena berhati-hati sahabat. Kita tak boleh tak bagi handphone dekat anak kita dalam masa dia nak ber-PDPR. Tapi kalau kita, tak apa ustazah, budak-budak bagi handphone, senyaplah dia. Okey, senyaplah dia, tapi apa yang dia layari? Ibu-ibu kita kena tahu, ibu-ibu dirahmati Allah, please. Jangan sampai mereka hanyut sampai macam tu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul ke Ayah Gaus? Kalau dah beri duit, takkan nak tengok saja. Temankan air, rimaslah nak tukar baju, masuk dalam bilik je. Tak ada buat apa janji. Akhirnya, setan di tengah-tengah. Allah, na'udzubillah sahabat-sahabat. Muawiyah mengatakan, ketenangan diri tidak dimiliki kecuali oleh orang yang telah mengalaminya. Masya Allah. Maksud, dulu dia hidup dalam keadaan yang porak-peranda. Tanpa iman, tanpa pelajaran mendekat diri kepada Tuhan, tapi dengan ujian-ujian hidup yang dia lalui, sahabat-sahabat, dia boleh menasihat. Sebab tu saya suka bila saya terlibat dengan program itu, cara dia menasihat. Ustazah, saya tak nak orang lain bertudung ada ustazah. Belajar dekat universiti, sebab dulu dia IPTA tau. Dia lepas SPM tu result dia cemerlang. Dia universiti, saya tak payah sebutlah. IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam. Lepas tu dia tak rasa bebas sangat. Kan, sebab adalah peraturan-peraturan kan. Jadi tahun kedua tu dia bagi tahu mak ayah dia, sebab dia bukan anak orang susah. Mak ayah dia boleh tanggung dia belajar. Dia nak pindah ke kolej swasta. Kolej swasta yang sangat terkemuka di KL, memang tempat anak-anak kelas dekayangan je. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka dia bebas. IPTS, siapa yang nak halang dia balik pukul berapa pun, tak ada siapa pun tanya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu benda yang berlaku. Allah, na'udzubillah. Baik, Abu Tamam di dalam Al-Afshin berkata, betapa banyak nikmat Allah yang telah dimilikinya, namun masih saja ia hidup dalam keterasingan dan kekangan. Sebenarnya sahabat, dalam pada dia berbuat dosa tu, dia tak nampak. Ayah bagi duit RM200 je bila nak balik kolej. Tak cukup. Memanglah tak cukup kalau jiwa kau penuh dengan ketamakan. Sahabat, saya pernah melalui fasa itu. Mak ayah saya hanya mampu bagi RM30 je sebulan bila saya balik asrama. Tapi logiklah, sebab makan semua dah tanggung kan. Buat apa? RM30 tu pun saya nak terima, tak payah mak, duit dah ada semua.
Tapi apa Ustazah buat sahabat-sahabat, sebenarnya RM30 tu tak cukup. Sebulan kita nampak kawan kita makan itu, makan memang tak cukup. Tapi Ustazah takkan minta lagi dekat mak ayah kita yang bukannya orang senang. Bahkan kita nak pulangkan balik. Saya menabung duit saya yang mak saya bagi tiap-tiap bulan tu. So apa Ustazah Zai buat? Ustazah Zai kan memang duduk KL. Okay. Dulu masa tu dekat KL, cerita lagi, sinetron lagi. Pukul berapa dah sahabat, saya tak tengok jam. Okay, jadi bila kita balik daripada asrama tu, masa tu dah kata 3-4 dah pandai naik bas sendiri apa semua kan. Tapi abang saya takkan bagi kalau nak pergi seorang-seorang. Dia hantar naik motor satu hal. Masalahnya naik motor tu macam mana nak bawa barang-barang yang banyak. So asalkan berkawan, bukan berdua. Mesti 3-4 orang nak pergi. So kawan-kawan yang duduk belah PJ KL balik sama-sama naik bas kat Pudu Raya tu, jom temankan aku. Abang aku tak bagilah kalau aku keluar seorang-seorang macam tu. Okey, tak apa, kita orang temankan kau. Syaratnya nanti adalah kan apa 7-Eleven beli Sloopy. Sloopy ke Sleepy? Selepek kan. Sahabat-sahabat, itu je upah kawan saya dulu. Tak tergelak kan. Anda tahu saya buat apa? Pergi Maidin kat KL tu, beli cekak-cekak rambut, beli apa tu, sepit-sepit, brush-brush, rangsang. Beli-beli semua tu sahabat-sahabat. Contohlah kalau kita kan beli borong dekat Maidin tu, satu papan RM10. Bahagi dengan 8 dapat berapa? Contohlah harga dia RM1 lebih, Ustazah jual RM3. Kan, resang tu, kerongsang tu, harga dia jatuh 70 sen je. Ustazah jual lah RM2. Balik asrama, kawan-kawan kirim, cikgu-cikgu warden kirim, Zai nanti kau balik nak beli macam ni juga, sedap, pakai best, adalah murah. Padahal beli kat Maidin tu lagi murah. Ustazah pergi jual dekat asrama sahabat-sahabat, cikgu-cikgu pun kirim ni. Bukan cikgu-cikgu asrama je, cikgu-cikgu kat sekolah. Jadinya sebab mereka kan tak duduk KL. Ustazah ni budak KL, sekolah di kampung. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila Ustazah balik KL, masa tu dekat kampung-kampung mana ada Maidin apa semua ni. Bagi mereka tu Ustazah beli sesuatu yang mahal jual kat mereka. Tapi tak jahat kan, sebab memang orang meniaga nak untung. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jual lah, lepas tu duit tu balik daripada asrama, mak Ustazah bagi RM30. Bahkan mak ni duit yang bulan lepas ni ada lagi, lepas tu ni nak bagi lagi. Mak, kau ni belajar ke buat apa ni? Ceritalah kat mak. Mak pun nampak kita nak balik asrama tu heret, beg banyak-banyak. Sebab beg baju kita satu, beg plastik Maidin tu satu. Kena bawa lah plastik Maidin tu pun tak apa, tapi berlapik-lapik. Masa nak bayar kat kaunter Maidin tu dah cakap, bagi 3 plastik boleh tak? Sebab nak bawa naik bas, turun bas. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, Nur Aida Bidin, orang cakap Ustazah pandai meniaga, tapi bila tua-tua ni, saya bukan reti meniaga sebenarnya. Saya meniaga runcit-runcit gitu boleh lah. Sebab niat tu hati. Memang RM30 mak bagi tak cukup. Tengok kawan-kawan macam tu. Tapi bukannya bila saya dapat duit lebih tu untuk saya beli makanan-makanan mewah. Sebab balik asrama dah cukup kan dekat dewan makan tu makanan. Lapak lah pula. Pagi, tengah hari, malam, siapa lagi ada. Lepas prep tu ada makanan. Biarlah biskut kering pun. Orang yang beruang, ada orang jual burger kat depan tu beli. Saya tak. Okay, jadi cukuplah, yang penting aku kenyang makan. Duit yang aku dapat untuk meniaga tadi tu bawa balik rumah. Boleh tolong apa-apa yang mak nak beli. Jadi Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat, kita buat dia. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Syaratnya, macam mana hati kita ni nak membantu. Tak apa bisnes, tapi dalam dah untung lebih. Tengok tu kat Normah Ramli, dia lagi pandai harga. Contohlah, tapi memang rasanya keuntungan lebih 100% tu. Suka cucut. Tengok tab tak jatuh, buku yang jatuh. Okey dah, tak yang melawak Ustazah. Macam mana terbawa cerita macam tu pula kan? Itulah sebab nak cerita betapa banyak nikmat Allah yang telah dimiliki. Namun masih saja ia hidup dalam keterasingan dan kekangan. Ini Abu Tammam bercerita dalam syairnya. Seorang salaf berkata kepada salah seorang yang kaya, aku melihat nikmat pada dirimu, maka ikatlah ia dengan rasa syukurmu. Manusia kalau tak ada rasa syukur, dia akan kufur. Tapi sahabat-sahabat, ada orang marah. Apa maksud Ustazah Zai itu manusia yang tak ada rasa syukur, dia akan kufur? Pandai-pandai nak mengkufurkan orang. Allah, tolonglah sahabat. Guru kita bukan Ustazah Zai seorang. Tolong mengaji dengan guru-guru akidah, silakan mengaji dengan guru-guru tasawuf, orang-orang alim. Ustazah bukan orang alim, Ustazah tolong bacakan isi kitab.
Ada orang marah rupanya bila Ustazah cakap orang yang tidak syukur adalah orang yang kufur. Sebenarnya sahabat-sahabat itu daripada ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Kan Allah cakap kalau kita tak bersyukur sahabat-sahabat, kita akan terjebak kepada kekufuran. Bukan kekufuran tu daripada batalnya syahadah, tidak. Tapi kita cenderung kepada menafikan rezeki ataupun nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan jangan faham kafir itu adalah kafirnya orang yang tidak bersyahadah. Tapi sebenarnya nikmat yang Allah berikan sahabat-sahabat, kita tak gunakan ke jalan Allah. Johana Muhammad Tahir. Bukan melatar, melatah. Oh, cucut. Sebaik, oh, cucut. Sebaik, bukan tot. Jangan. Okey? Kang ayah kata, apalah menantu aku ni kata mengajak, tapi duk buat lawak. Malu kan pak mentua, malu. Okey. Keluar pula ayat ni lah. In syakartum la azidannakum pada surah Ibrahim ayat 7. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ustazah Zai dapat RM30 daripada mak ayah, syukur. Tak merungut, tak minta tambah sahabat-sahabat, sebab yakin Allah akan cukupkan. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika engkau mengingkari, apa wala in kafartum? Jika engkau mengingkari perintah syukur, itulah maksudnya. Bukan maksud jika kufur, bila Ustazah sebut siapa tak bersyukur, dia kufur. Bukan maksud engkau keluar dari Islam, tidak. Tapi perbuatan engkau yang tidak suka, tidak bersyukur, itulah sebenarnya wala in kafartum. Dan jika engkau mengingkari nikmatku, dah diberi. Hari tu ada orang messenger Ustazah, suami saya alhamdulillah semua bagi. Asaslah makan, pakai, tempat tinggal, semua cukup Ustazah alhamdulillah. So what? Okeylah tu, syukur sahabat-sahabat. Tapi itulah Ustazah tak pernah bagi duit belanja langsung, 1 sen pun tak pernah bagi. Kita teringin juga kadang-kadang. Kan contoh macam tu. Faham, memang tak sepatutnya orang lelaki anda boleh pula ke sana ke sini nak beli itu, teringin ini, singgah beli pisang goreng semua kan. Isteri yang kat rumah pun walaupun dia tak keluar rumah, duk scroll Shopee tu, dia teringin juga. Tanyalah kadang-kadang. Suami saya cukup bagi semua Ustazah. Bila dia nak keluar tu, apa lagi yang tak ada, nanti balik abang beli. Tapi dia tak pernah bagi saya duit, RM1 tak pernah Ustazah. Saya kadang-kadang teringin juga nak belikan hadiah birthday anak saya kan. Ada juga suami yang macam tu. Jadi cara Ustazah jawab, syukur dulu. Sebab ramai orang yang mengadu pada Ustazah, tempat tinggal pun tak tolong bayarkan sewa, beras pun tak beli, pakaian itu saja selama-lamanya sahabat-sahabat. Tak pernah tanya isteri nak tukar baju baru ke. Dah 2 tahun Ustazah tak raya, dia kata tak payah beli baju raya, nak raya kat rumah je pun. Tapi belikanlah kaftan baru ke tak Ustazah, itu je lah. Adalah sendat, cik baiklah pakai depan suami je, sendat tak apalah. Ngadu isteri-isteri kat Ustazah. Mujur Ustazah tak kenal suami dia siapa, tidak piat telinga dia. Kan sahabat-sahabat. Jadi macam itulah. Kalau kita cakap kat dia, syukur dulu. Ada orang yang langsung tidak dinafkahi. Lepas tu dia pula boleh cakap, maaf Ustazah sebenarnya cukup je, bulat je saya kat rumah ni. Tapi itulah kita pun nak cari orang lain juga, nak beli tu, nak beli ni. Faham tak muslimat? Syukur dulu. Okay. Baik, kita tutup. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adhaqaha Allahu libasul ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, libasul ju'i wal khauf. Libas tu pakaian, libas bukan libas tu kan. Libas tu pakaian, al-ju' kelaparan, al-khauf ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Suratun Nahl ayat 112. Hang dulu dilimpahi nikmat kemewahan, tapi hang tak bersyukur. Dan akhirnya sahabat, orang yang tak bersyukur ni, dia sikit-sikit rasa takut tak cukup. Sikit-sikit rasa macam lapak bukan lapak tang makan tu.
lapak tang nafsu tak rasa dibelai, maka tidak adalah kesyukuran yang engkau munajatkan kepada Allah. Faham Dah berhenti dah sakit pinggang. Okey, Nur Cahaya, subhanallah, Azian Sarif, Kak Romna Mansuri, Singaporean. Masya Allah, saya doakan akak diberi kesihatan yang kuat, yang sihat, afiat, mampu beribadah, beramal salihat. Sebab Kak Romna Mansuri baru saja, semoga sembuh dah Kak dijangkiti COVID. Sahabat-sahabat tolong doa juga salah seorang sahabat kita berlatahzan, berdemi ummah kerana Allah. Rajinlah antara jiran saya yang rajin follow kuliah-kuliah saya, itulah Cikgu Noni. Tolong ingat nama ni dalam minda anda. Tolong, semalam dibawa oleh ambulans jiran saya nak ke utara, dia WhatsApp, Ustazah tolong doakan. So kita tak cukup dengan message, kita tak cukup dengan voice note, nak gembirakan hati dia yang sedang dalam ujian Allah. Ingat kita diuji Allah. Macam mana Allah nak tengok kita sabar, naik ke darjat redha, naik ke darjat seronok dengan ujian, rasa terhibur dengan ujian. Bukan mudah, tapi datang kawan-kawan, keluarga yang sentiasa mendoakan, memberi sokongan, insya-Allah dia akan berminda positif dan akhirnya positif COVID itu menjadi negatif. Tolong doakan siapa sahaja, bukan jiran saya itu sahaja, bukan Kak Romna Mansuri sahaja. Kita doakan semua yang sakit Allah sembuhkan, semua yang dalam permasalahan Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Doakan Ustazah kerana Ustazah tidak pernah henti mendoakan semua kesayangan Ustazah, khususnya yang istiqamah dalam latahzan. Esok kita jumpa lagi, masih bernafas di bumi Kulim. Wallahu a'lam. Sekian studio yang indah dan cantik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.